InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Tuan Imam kita Syekh Zahri, sebenarnya Tuan Bilal, pengurusi surau, ketua surau, kuasa kegiatan kuasa taman, sidang jemaah muslimin muslimat berbahagia. Ambil gambar tu jangan yang kosong ni, yang ada orang. Kena edit lah. Baik, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Ta'ala kerana dapat meneruskan kita punya ibadah tarawih pada malam ini. Alhamdulillah, walaupun kehadiran kurang, jadi kita punya solat tarawih dalam dirasilah Allah sampai ke akhir Ramadan. Diharapkan kekurangan ini tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi lah tuan-tuan. Biasalah tempat-tempat lain pun begitu juga. Dia bukan di sini saja berlaku kekurangan bila dah berlaku, bila dah sampai ke pertengah Ramadan, hujung Ramadan. Malahan di tempat-tempat lain juga, di masing-masing surau-surau pun ada berlaku juga kekurangan-kekurangan lah. Itu. Yang penting tuan-tuan terus istiqamah lah meneruskan ibadah. Kadang-kadang masing-masing ada hal yang tak dapat dielakkan, urusan-urusan keluarga dan sebagainya, urusan peribadi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan muslimin yang semua bahagia. Jadi malam ini saya dah buat satu kisah berkenaan seorang lelaki yang tuan-tuan mungkin pernah dengar lah, seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa ataupun jiwa orang. Lelaki ini dia telah membunuh 99 nyawa. Perkara ini dicerita oleh Nabi dalam hadis. Cuma ada hadis lah berkenaan lelaki yang membunuh 99 nyawa ataupun jiwa orang. Ini dikatakan sebagai pembunuh bersiri lah. Dia pantang jumpa orang bunuh, pantang jumpa orang bunuh. Apa yang dia tak puati bunuh. Kan? Sampailah satu hari dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berjumpa dengan seorang pendeta, untuk bertanya dengan pendeta itu, bagaimana kalau seandainya aku ingin bertaubat? Aku telah membunuh sebanyak 99 nyawa. Kan? Kaedah membunuh tu tak cerita oleh Nabi lah. Tak tahulah macam mana dibunuh. Tembak ke, kan, putak dengan pedang ke, sebagainya. Mungkinlah pelbagai cara lah digunakan untuk membunuh. Namanya pembunuh bersiri, tak? Dan jadi dia datanglah kepada seorang pendeta ini dan menyatakan hajatnya untuk bertaubat kepada Allah. Apa kata pendeta itu? Dia kata, bila saya tengok kau punya amalan ni teruk sangatlah amalan kau ni, dosa kau terlampau banyak. Jadi Allah Ta'ala tak akan mengampunkan Rasulullah. Tak ada harapan lah kau akan ampun Rasulullah. Bila dia dongak macam tu, dosa dia tidak diampun, lalu dia petak lelaki tu, pendeta tu. Maka cukuplah bilangannya 100 orang. Masya Allah. Kemudian lalu dia pergi ke tempat lain, kan, mencari lagi. Walaupun dalam konteks dia dah membunuh 100 orang nyawa, tapi dia masih lagi ingin bertaubat kepada Allah lah. Dia pun nak masuk syurga juga, bukan tuan masuk syurga. Dia tahu dia berdosa, banyak dosa kesalahan. Yang masalahnya kalau orang banyak dosa tak nak ambil tiba, tak nak bertaubat, masih lagi keras hati dan sebagainya. Tapi walaupun itu dia dah membunuh 100 orang, nasib baik tak kena tangkap. Kalau kena tangkap, kan, tak tahulah, mungkin akan dihukum bunuh ke, hukum tembak ke, sila dan sebagainya.
Maka akhirnya dia mencari seorang macam staraf ulama lah. Dia pergi jumpa ulama tu, dia kata, tuan, dia kata, saya telah membunuh 100 orang nyawa. Dan saya nak sekarang ni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Boleh tak Allah Ta'ala mampukan dosa dan taubat aku? Maka boleh, dia kata, tak ada masalah. Walaupun dosa kau segini gunung sekalipun, seluas lautan sekalipun, dosa kau, kalau kau betul-betul ikhlas ini bertaubat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Jadi macam mana saya nak bertaubat? Dia kata, kau pergilah ke hujung kampung ini, ada satu perkampungan orang soleh. Perkampungan orang soleh. Pergilah ke sana dan bertaubatlah kepada Allah Ta'ala di sana. Maka dia pun pergilah. Dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat untuk bertaubat tadi, perkampungan orang soleh tadi, tiba-tiba dia tak ada kan, malaikat maut dah sampai. Malaikat maut dah sampai. Tujuannya untuk mencabut nyawa dia. Lalu cabutlah nyawa dia, maka meninggal dunia dah masa itu. Dalam perjalanan dia nak menuju ke tempat bertaubat. Dia belum taubat lagi, tapi dah ada hati untuk bertaubat. Dan dalam perjalanan menuju ke tempat taubat. Maka apabila telah mati tuan-tuan, maka malaikat azab dan juga malaikat rahmat berbantah. Malaikat pun bantah juga tuan. Tapi malaikat yang orang kata berasingan lah, malaikat azab dan rahmat kan. Satu rahmat, satu azab. Dan jadi mereka pun, dua malaikat ini berbantah untuk menentukan sama ada kan lelaki ini ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka mereka bantah dan tidak ada penyelesaian perbantah tadi. Maka tadi kan ada dah datanglah seorang lelaki kan, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah seorang hamba Allah Taala memberikan penyelesaian kepada masalah dua malaikat ini. Senang aja dia tu. Ukurlah jaraknya. Ukurlah jarak daripada tempat dia nak pergi kepada tempat yang dituju. Tempat yang dia daripada bertolak tadi sampailah pada tempat yang dituju. Manakah jarak yang lebih dekat? Maka diukur, maka jarak untuk tempat dia bertaubat lagi dekat berbanding dengan tempat yang dia tinggalkan tadi lah, dia bergerak tadi. Maka lalu malaikat rahmat mengambil nyawa dia, ruh dia, lalu dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kita. Ada pula pandangan riwayat menyatakan bahawa bumi untuk tempat dia nak bertaubat itu didekatkan jaraknya berbanding dengan bumi yang dia telah tinggalkan. Jadi pada cerita ni tuan-tuan tunjukkan pada kita bahawa pertama Allah Ta'ala cinta kepada orang yang bertaubat. Sesiapa yang banyak dosa dan kesalahan, maka ditekankan segera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi, disediakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala juga sebut la taqnatu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Untuk orang-orang yang melampaui batas ataupun orang-orang yang banyak dosa dan maksiat, so jangan putus asa daripada mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kemudian nak nyatakan juga daripada cerita ini bahawa walaupun seseorang itu belum bertaubat, tapi dalam proses nak bertaubat, maka dia akan dikira orang itu telah pun bertaubat. Dia dikira bertaubat lah. Sebab apa? Dia dah ada niat untuk bertaubat. Walaupun dia belum taubat lagi, dengan syarat mukmin lah, dia masih beriman. Dengan syarat ada iman dalam hati dia. Kalau dia tak ada iman dalam hati dia, dia tak dikira, walaupun dia belum bertaubat. Itu pentingnya syahadah tu, syahadah. Dia berbeza dengan orang yang nak masuk Islam.
Orang tu nak masuk Islam tapi belum bersyahadah, tiba-tiba mati. Dia nak masuk Islam, kan. Kemudian dalam proses dia nak masuk Islam tu, dia belum bersyahadah, tiba-tiba malaikat pun dah sampai. So macam mana dikira? Beriman ke tak beriman? Maka dikira tidak beriman. Dia berbeza dengan kita tadi. Kita tadi dia dah beriman. Dia berdosa dan dia beriman. Dia katakan sebagai mukmin asi, orang beriman dan bermaksiat. Kemudian dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka taubatnya itu dikira terima. Sebab apa? Dia iman dia dah ada ke situ, syaratnya dia ada iman. Yang tadi, kes tadi, orang tu dia belum masuk Islam, belum Muslim, nak masuk Islam. Dalam perjalanan masuk Islam, tiba-tiba malaikat pun sampai. Ataupun dia keluar daripada kan tempat tu, tiba-tiba presiden meninggal dunia. Maka dikira beriman ataupun tidak beriman? Maka dikira tidak beriman. Sebab syaratnya beriman ni syahadah. Syaratnya syahadah. Sebabnya kalau ada orang-orang yang nak beriman, kan, maka kita syahadahkanlah secepat mungkinlah. Tapi sebaik-baiknya naklah kita bagi nasihat dulu. Sebelum seseorang itu bersyahadah, naklah kita bagi nasihat dulu. Jangan syahadah ni kerana nak kahwin, jangan syahadah ni kerana nak dapat duit bantuan, jangan syahadah tu kerana ini dan sebagainya. Jangan syahadah kerana nak kahwin. Kalau kamu syahadah kerana nak kahwin, nanti tiba-tiba tak jadi kahwin, kamu kan U-turn balik. Saya bagi nasihatnya tu. Kalau sesiapa yang nak syahadah, kalau pejabat tu tiba-tiba dia walk-in datang nak syahadah, kita akan ada dia punya orientasi lah je, prasyahadah. Semaknanya kena bagi nasihat dulu, bagi penerangan tu, bagi briefing dan sebagainya, lebih kurang sejam, 2 jam. Lepas tu kalau ada setuju, barulah bersyahadah. Sebab tak nak nanti dia bermasalah kemudian, dia menyalahkan kita. Dia kata kita paksa dia syahadah, sedangkan kita tak paksa dia. Kalau syahadah ni mestilah kata sukarela. Gitu. Satu lagi, kalau ikut undang Malaysia ni kan, kalau kanak-kanak nak bersyahadah, kan, remaja nak bersyahadah, mestilah ada keizinan 2 ibu bapa dia. Mesti ada 2 ibu bapa dia. Kalau masalahnya kalau mak ayah itu cerai, itu masalah dia. Itu nak kena cari tu. Kalau mak setuju anak syahadah, tapi ayah tak tahu lagi setuju tak setuju, itu kita kena carilah ayah dia, kontak ayah dia, bagi penerangan sejelas-jelasnya. Maknanya bila anak nanti bersyahadah masuk Islam, maknanya hubungan dia dengan mak ayah dia tidak terputus. Jangan kita anggap, jangan kita kata, oh nanti kau tak Islam, ayah kau tak Islam, kau kena putuskan hubungan dengan ayah kau, mak ayah kau. Tidak. Walaupun seorang itu dalam Islam, maka hubungan dia dengan mak ayah dia tak terputus. Dia kena juga buat kebaikan, bagi juga duit belanja setiap bulan. Kalau mak ayah sakit, dia tak Islam, mak ayah sakit, dia kena hantar pergi hospital, kena bagi layanan yang sepatutnya sebagai anak. Cuma agama telah berlainan, tu je lah. Dia Islam, anak Islam, mak ayah bukan Islam. Dan itulah sebenarnya peluang untuk nak tarik mak ayah tu Islam. Maknanya kalau dia masuk Islam, bukannya masuk Melayu. Ada orang anggap macam tu, bila masuk Islam maknanya masuk Melayu. Tidak. Islam tidak pernah memutuskan hubungan seorang anak dengan mak ayah dia. Mak ayah anak kena buat kebaikan juga, kena juga bagi kata duit belanja setiap bulan. Apa je lah yang dia boleh mampu bagi kepada mak ayah dia, kena bagilah. Dan situ nak tunjukkan kepada kita tentang kecantikan Islam, kebebasan Islam kita. Masya-Allah. Nampak tak? Jadi dua cerita yang berbeza lah. Satu tadi maknanya dia dah mukmin, dia Islam, cuma bermaksiat. Yang kedua belum Islam lagi. Sebabnya kalau orang nak bersyahadah, kan, kita
cubalah syahadakan sebaik mungkin lah. Secepat mungkin lah. Tapi pergilah penerangan dulu. Jangan tiba-tiba syahadat atau penerangan, nanti dia salahkan kita. Tanya dia nak masuk Islam ni, orang kata kami paksa ke tak paksa? Oh tak, kami kita tak paksa. Barulah kita syahadat. Dan bagilah penerangan tadi, masuk Islam bukan kerana nak kahwin. Sebab kalau masuk Islam nak kahwin, nanti tiba-tiba tak jadi kahwin. Hari itu ada 2 orang yang Islam. Kenapa masuk Islam ni? Kerana nak kahwin. Nak kahwin dengan seorang perempuan baru. Nanti besok kalau tak jadi kahwin macam mana? Kan? Tiba-tiba terputus di tengah jalan. Tak jadi pula. Adakah nanti kamu postal semula? Keluar ke Islam? Dia terbenung. Kena bagi nasihat lah. Tak supaya janganlah itu. Lepas tu dia ambilah dia syahadah. Maknanya bukan kerana perempuan, bukan kerana harta, bukan kerana duit, bukan kerana itu dan sebagainya, tapi bersyahadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian pada malam ini supaya akan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.